Perdana Menteri dan Menteri Kewangan untuk tampil bagi menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, peranan JLIC dan JLC ni, sebab di antara lain saya panggil kerana terlalu penting. Saya tidak fikir kita boleh anggap mereka ini sebagai suatu bidang yang ataupun kegiatan yang terasing dari kerangka besar. Saya ucap terima kasih kerana setakat ini mereka secara kolektif dengan kekuatan kewangan yang besar banyak membantu. Pertama, umpamanya mendapat hasil yang munasabah. Tentunya paling tinggi EPF lah. Keduanya, saya beri beberapa pengarahan. Umpamanya harus juga ada penekanan, pengurangan pelaburan di luar negara. Kerana kalau alasannya tidak menarik, itu atraktif, maka apa kemunasabahan kita mengadakan kempen menarik pelabur asing ke Malaysia? Kalau syarikat-syarikat utama kita tidak ada keupayaan untuk memastikan jenis pelaburan yang menarik dan beri keuntungan. Jadi kita harus beri kelonggaran. Saya tak tahu. Kita akan bincang sekali lagi 20-25%, saya belum pasti. Tetapi tentu ada tanggungjawab untuk sama-sama memikirkan keperluan untuk meningkatkan pelaburan dalam negara. Kemudian saya telah minta jentera kita Pantau Madani dan saya minta kerjasama JLC, JLIC supaya dapat interact secara langsung dengan pimpinan untuk memastikan pelaksanaan program-program yang ikut dasar yang kita tentukan, ya. Tidak mengganggu kerangka besarnya, tapi ada beberapa aspek tertentu. Saya bagi contoh. Transisi tenaga, transformasi digital, itu dah sangat mendesak dan kritikal bagi negara. Dan ia memerlukan penglibatan semua. Transformasi digital itu kalau kita tidak secara pantas dan pesat bawa perubahan sistem pendidikan dalam pengelolaan tata kerja kita, ia akan menyebabkan kita agak ketinggalan. Jadi saya harap JLC juga akan melihat hal ini kerana ini menjadi di antara tunggak dasar negara kita. Dan hal yang terkait juga ialah setengah-setengah JLC ini pekerjanya ada yang 8,000, ada yang 10,000, ada yang lebih. Baik. Masalah rakyat di bawah mereka itu jangan dibebankan kepada rakyat. Saya ingat lagi laporan awal bila kita swastakan tenaga telekom, dan saya juga panggil Petronas masa itu. Saya kata mereka tentulah bila swastakan catatan keuntungan besar. Jadi sepatutnya Menteri Kewangan ucap terima kasih. Jadi saya ucap terima kasih. Tetapi saya tanya, masalah mereka tak selesai. Umpamanya kalau kemiskinan tegar di kalangan keluarga di bawah tenaga atau telekom, apakah dia masalah kementerian masa itu luar bandar atau masalah syarikat? Tentunya masalah syarikat. Maknanya program CSR atau program apa-apa. Baik. Dalam dia ada 15,000 pekerja, 5,000 tiada rumah, tak ada rumah langsung. Tak mungkinkah kita fikir ada rencana untuk bina perumahan untuk pekerja sendiri? Kalau tidak, kita catat keuntungan dengan cakap soal commercialization dan kita bebankan kelompok yang agak pendapatan rendah ini kepada kementerian dan kerajaan untuk mengenangani. Saya tidak fikir itu munasabah. Jadi saya mahu umpamanya perancangannya jelas. Baik pendidikan. Kalau ada di bawah syarikat kita yang mencatat keuntungan yang baik, ya. Kemudian anak-anak di sekolah atau di universiti tidak ada dana yang cukup
untuk belajar, terpaksa ambil daripada PT-PTN. Ini hal-hal yang harus diteliti. Apakah mampu? Saya tidak fikir semua harus dibiaya, kerana mungkin ada kekangan dari satu syarikat. Tetapi hari ini harus diperhatikan. Jadi selain daripada soal pelaburan, keuntungan, ya, kecekapan digital dan lain-lain, hal yang menyentuh kepentingan pekerja sendiri, syarikat sendiri, itu mesti diatasi. Jadi saya minta dalam masa tempoh 1 bulan itu melaporkan kepada kita, mungkin kepada menteri dan KSP, untuk sampai kepada saya apa dia rencananya, baik rencana pelaburan, rencana Bumi Putra, rencana perumahan pekerja, rencana pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Petronas memang terkenal ada beasiswa yang besar. Saya percaya yang lain-lain, Tenaga Telekom juga memberikan beasiswa. Bank-bank juga masuk Maybank dan lain-lain, ada rencana-rencana latihan dan program. Baik, tapi saya nak dapat laporan supaya ada kefahaman yang lebih jelas. Tapi yang saya ingin menyentuh juga ialah masalah perumahan mereka, masalah kadar upah mereka, masalah pendidikan mereka. Mana mungkin umpamanya syarikat kerajaan ada pekerja yang anak dia nak masuk universiti tak cukup dana, dan oleh itu tak jadi masuk universiti. Saya tidak fikir hal ini boleh kita pertahankan. Sebab itu umpamanya arahan saya tahun lalu, bila ada pelajar miskin dapat PTPN tak cukup, maka universiti tidak boleh menolak masukan mereka. Biar dia masuk dulu, kemudian kita cari jalan dan kaedah untuk bantu mereka. Hal-hal ini mesti diselenggarakan. Barulah betul negara ini negara madani. Kerana ada pertumbuhan, ada kemampanan, ada transformasi digital, ada innovation dan daya cipta, tapi ada juga rahmah dan ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.